الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu semalam ning jadi tajuk yang saya sorak dengan saudara-saudara kita semua di anak tempat sini tu, kita pilih tajuk jadi tajuk ning wasa dalai sikit nah cara ilmu ni. Nah, tajuknya jadi kita nak semalam ini kita akan jawab menuduhan daripada salah satu ulama, salah satu tok guru mak kita, jadi dok menuduh kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Nah, sesungguh ni masalah ni tu payah juga orang kampung kalau nak mari dengar, mari faham masalah ni dia dalam sikit. Tetapi pun kalau nak buat senyap, tak ada jawab, tak ada mari rak, mari bui jelas ni pun jadi nampak fitnah juga. Nah, sebab lama dah kita duk bunyi masalah ni. Jadi orang yang tak betul dengan fak kita sunnah ni, dia duk tuduh ahli sunnah wal jamaah kita ni, jadi dia duk tuduh tu maknanya dia duk kata ahli sunnah kita ni duk pergi, duk mengikut ta'assub pada Ibn Taymiyah rahimahullah. Padahal tu Ibn Taymiyah rahimahullah ni orang ulama sesat. Dia kata lapis tu. Nah, mudah-mudah ni dia kata Ibn Taymiyah ni pemimpin dan tok guru besar golongan Wahhabi. Fak Wahhabi ni duk gantung atas Ibn Taymiyah. Lepas tu apabila Ibn Taymiyah sesat ni, maknanya jalan Wahhabi ni sesat juga. Dia nak tujuan dia, maksud dia tu dia duk nak lapis ni. Nah, sebelum semua ni kita nak ayat gini. Nah, kita nak ayat gini bahawa fak kita ni as-salafiyun, ahli sunnah wal jamaah salafiyun ni, mereka tak ada mengikut Ibn Taymiyah dengan cara ta'assub butatul lidah. Nah, fak kita semua ni kita ambil belaka daripada tok guru atau ulama-ulama di dalam ummah Islam kita ni, kita ambil semua. Siapa kecek betul dengan kebenaran, kita timur belaka. Nah, lepas tu ulama mana, tok guru mana, syekh-syekh para syekh mana cakap atau ngajar tak betul dengan kebenaran, tak betul dengan kitabullah dan sunnah, hak ni kita tak timu. Hak ni nak goyak, jadi kata tujuan kita mendapat fak kita ahli sunnah atau salafiyun ni, dia pergi lapis ni. Bukannya kata apabila kita hormat kepada Ibn Taymiyah ni maknanya kita pergi semua Ibn Taymiyah ni, tak ada siapa royak gitu. Nah, bukan kata fak kita ni apabila nisbah dakwah diri kita bahawa kita ni orang as-salafiyun, orang mengikut salaf, maknanya kita pergi buta tuli dengan Ibn Taymiyah ni, tak. Lepas tu bukan juga kata maknanya kita ni tahu imam pak mazhab ni, tak. Bukan. Jadi kata siapa tok guru ulama mana yang kecek betul dengan kebenaran, hak tu kita pergi. Lepas tu siapa mana pergi tak betul kebenaran, hak kata kita tak timu. Nyak tu yang makna. Nah, nyak tu yang makna. Nak we faham ni gini. Lepas tu siapa ni dia goyak kata Ibn Taymiyah ni ada salah masalah nah, kena kecek berjelas lah. Akid dalil marilah. Bukan duk kecek luah-luah tuduh Ibn Taymiyah sesak lah, apa itu Ibn Taymiyah tak kena masalah tu, tetapi tak ada akid dalil kata Ibn Taymiyah tu sesaklah mana.
masalah mana. Quran sunnah tu wak mana. Quran sunnah tu katalah mana di dalam masalah itu. Nah, lepas tu Ibn Taymiyah tu kata gitu sungguh kedok. Atau kecek bahong. Atau ni dok kecek turut orang dok tuduh dok benci Ibn Taymiyah dah. Kena tengok tu dok mana. Nah, misalnya kata ada satu tok guru ni dia ngajar dalam YouTube ni saya nampak dia goyak kata Ibn Taymiyah ni pergi atau dia dicaya bahawa alam. Nah, alam ni bahasa siang ni kita kecek ni cakawan lah. Alam hak kita duk nampak duk duduk ni koding. Hak ni bahang tu terus. Duk mai mana Ibn Taymiyah kata mana? Lagi kita mana cuba kenas mari. Bukan kata duk kecek luah-luah tak akik mata, tak akik bahasa Arab Ibn Taymiyah duk karang kitab dia tu dia kata mana cuba akik mari. Nah, bukan kata duk kecek hudah-hudah podok. Itu. Hak tu dia dibahong, kecek betul dia dibahong. Nah, Ibn Taymiyah ni tak ada dalam kitab mana hak dia royak kata alam ni koding. Duk mana? Hak tu bahong lah betul tu. Jadi kita bahong. Nah, hak ni kena gerti situ dia. Jadi duk tuduh dengan Ibn Taymiyah kata Ibn Taymiyah pergi gitu pergi gini ni tak ada akid dalil mari. Duk kata mana? Nah, tak ada akid dalil mari. Tu nak royak tu. Jadi apabila tak akid dalil mari maknanya hak ni jadi tak ada hajah mai miความจำเป็นhak kita nak kena mari jawab sebab dia kecil dengan bohong tak ada akid dalil. Hak ni kita nak pesan kepada orang kampung ni apabila dengar agama ni dia kena tengok juga mana dalil mana kecil luah-luah tak ada akid dalil. Hak mana? Misalnya kata tok guru ni dia kata demo tu sesat lapis ni. Nah, demo tu sesat lagu ni tapi tak ada akid dalil. Duk yang mana tak boleh royak. Hak tu kita tak percaya dulu. Dah kecek betul tu. Nah, apabila tak akid dalil maknanya hujjah. Tak ada. Kata perkataan dia duk kata tu jadi tak ada dalil mari buat we kuat. Jadi tak ada go lah benda-benda kata tu. Tak ada go. Apabila tak ada go, tak ada dalil, hak tu jadi kena pekat tahu. Tak ada kena timu. Nak we pehel lapis ni. Nah. Jadinya saya nak oyak ni ada orang kampung mari tanya saya kata, Ibn Taymiyah ni sebenar ke tak? Ada tu guru tuduh Ibn Taymiyah. Kata Ibn Taymiyah ni pergi kata alam coding. Kita royak kata, hak kita duk bunyi duk baca masalah ni tu bohong. Demo lain duk bohong atas Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tu dia tak ada royak kata alam tu coding. Kitab-kitab Ibn Taymiyah dalam majmu' dia ni, dalam majmu' fatwa ni jelas. Ibn Taymiyah kata jelas bahawa alam ni muhdas. Alam ni makhluk. Apabila makhluk tak coding lah. Mana coding lah mana? Hak Ibn Taymiyah dia cakap tu dia mau panggil masalah tasansul hawadith. Ya payah sikit masalah ni nak kecek. Tak ada kecek masalah ni lah malam ni payah dengar masalah ni ya. Payah dengar sikit. Nah. Besok kecek dengan satu orang kampung ni tak reti. Ya payah dengar semua masalah tasansul al-hawadith ni. Pak orang banyak orang ni duk beli. Beza tak pandai antara masalah alam coding dengan masalah tasansul al-hawadith ni ya suku. Ibn Taymiyah ni dia pergi masalah tasansul al-hawadith ni dia cakap masalah ni untuknya nak jawab nak bantah kepada Asy'ariyah. Lepas tu buat Ibn Taymiyah jawab ni dia tak faham. Dia mau faham kata Ibn Taymiyah pergi kata alam inilah coding. Hak tu jadi bohong. Jadi bahaya ni sebab tak faham, tidak faham tujuan maksud ulama. Lepas tu kita kecil lapan ni payah dengar ni. Ni hendak dapen kita pun pasal kata demo pun tak kerti nak dengar mana ni. Hak tu nyanyo ni orang kampung ni tok guru mari buka masalah lapis ning ni. Ya payah. Nah, payah nak dengar. Nak ya lebih tu. Tapi sebelum semua ni
Mari kita kenal dengan sejarah Ibn Taymiyah dulu. Siapanya Ibn Taymiyah? Ada yang tuduh tu siapa? Nah, siapa? Apabila kita lihat kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunan Abi Dawud. Nah, adanya satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cakap di dalam satu hadis dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, "Innallaha yab'atsu li hazihil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha." Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni di dalam hadis ini dia kata, makna mudah-mudah kata ni Allah Subhanahu wa taala mengutuskan satu ulama, satu seorang muslim untuk mari bangun agama Tuhan, hidup tak mati. Maknanya ni agama Islam ni tak mati. Jadi kata dijaga semua. Tak ada siapa nak boleh utuh agama Islam ni, tak ada. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala hatta satu ulama mari. Setiap korung. Setiap korung ni Allah Subhanahu wa taala ni hatta mari orang ulama untuk nak bangun agama Islam, nak jaga agama Islam. Menurut syarah-syarah banyak-banyak ulama ni dia juga kata satu korung Allah Taala hatta mari itu bukan kata hatta mari sore. Hatta mari itu boleh banyak orang juga. Nah, sore ni boleh dia jadi mujaddid di segi ilmu hadis. Sore ni jadi mujaddid di segi perang untuk nak hamat, nak pindah. Nah, orang kafir hodok suruh duk bunuh orang Islam di dalam satu-satu tempat ni ada juga lah itu. Tapi makna dengan umum-umum kita kecek cakap dengan umum ni maknanya setiap korun apabila masuk korun baru, sepala korun ni, satu korun tu 1 tahun. Nah, satu korun ni 1 tahun. Jubilei lah itu. Apabila habis satu korun masuk korun kedua, Allah Taala ni akan hatta mari kepada dunia ini. Nah, salah satu daripada ummah ni adalah orang bahasa Arab ni panggil mujaddid. Mujaddid ni orang mari nak untuk bangun agama, nak jaga agama. Jadi kata sebelum dia nak mari ni ummah Islam ni, agama Tuhan ni, fok bid'ah, fok ngaruk-ngaruk ni duk punah agama. Duk ngenak agama. Jadi duk buat tak molek agama Islam, tamah bid'ah, tamah syirik, tamah baris sesak-sesak masuk di dalam agama Islam. Lepas tu apabila agama Islam ni jadi duduk ni jadi selengok habis ni, Allah Taala tak ada lepas wis selengok je habis kebenaran dak. Allah Taala ni hatta orang ulama, orang nak mari jaga agama Tuhan, mari kepada dunia ini. Setiap korun. Nah, setiap korun. Maknanya satu korun ni 1 tahun lagi. Jadi kata 1 tahun mari sore, 1 tahun mari sore. Tu kita balik mudah-mudah gitu. Lepas tu ya zaman salafus soleh ni banyak orang lah. Ulama duk tunjuk kata siapa tak jadi mujaddid, siapa tak jadi mujaddid. Misalnya kata Imam Asy-Syafi'i kita ni pun jadi salah satu daripada mujaddid juga. Imam Ahmad sendiri. Nah, Imam Ahmad sendiri rahimahullah tu adalah mujaddid juga. Anak murid Imam Ahmad sendiri pun ulama ni bui syarah WPH kata anak murid Imam Ahmad sendiri pun mujaddid juga. Imam Bukhari pun mujaddid juga di segi hadis. Sebelum Imam Bukhari mari itu hadis ni fok bid'ah ni duk kacah habis dah. Nah, duk tambah hadis dhaif, hadis palsu, siapa hadis maudhu', hadis bohong, penuh duk kacau umat Islam. Imam Bukhari mari basuh habis. Hadis mana hak tak sahih, hadis dhaif, hadis palsu, siapa hadis maudhu', Imam Bukhari tapih habis. Boleh mari jadi kitab Sahih Bukhari. Hak tunya mujaddid lah. Mudah-mudah kata. Banyak orang lah oleh umat Islam kita mujaddid ni. Lepas tu ulama dia rejak juga kata Ibn Taymiyah ni adalah salah satu daripada orang mujaddid di dalam umat Islam kita. Nah, di dalam umat Islam kita. Ibn Taymiyah ni adalah salah satu daripada
ulama mujaddid di dalam ummah Islam kita. Nah, sebab ininya banyak ulama akid dia, hormat dia dengan gelar nama dia Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Nah, jadi kata Ibn Taymiyah ni di zaman hak dia duk hidup ni, nah, dia ni musuh jual jihad untuk nak bangun agama Islam. Nah, musuh dengan ilmu agama, karya kita. Nah, we jelas agama Islam hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil mari ngajar kita di dalam dunia ini tu, Nabi ngajarlah mana? Ibn Taymiyah karya kita banyak-banyak bidang. Bidang tafsir, bidang hadis, bidang akidah, bidang fiqh. Nah, jadi kata kalau kita baca kitab Ibn Taymiyah ni, nah, di segi ilmu, amanah ilmu hak dia duk karya ni, dia musuh belaka. Siapa orang Yahudi, siapa orang Nasrani, orang Kristian, orang Dahriyah. Nah, pun Dahriyun ni, golongan Dahriyun ni maknanya tak ada percaya Tuhan, tak pergi ke apa langsung. Ibn Taymiyah musuh belaka. Nah, hak ni jadi musuh dengan cara ilmu. Patut musuh dengan cara perang ni Ibn Taymiyah pun buat juga. Tengok, masya-Allah dia. Nah, zaman tu Fort Cina duk masuk bunuh. Nah, yang dibuat orang Islam ni yang di bawah penjajah dia ni. Nah, Fort Cina ni mari daripada negeri Mongko ni masuk bunuh orang Arab. Nah, lepas tu apabila masuk bunuh orang Arab tu duk bunuh agama. Duk tambah agama, duk buat kufur. Banyak perkara Ibn Taymiyah ni bukan kata musuh dengan kalai saja, musuh dengan pedai juga dia. Tengok dia. Nah, sabik ni nak ulama hak dalam hati dia ada keadilan ni, dia hormat kepada Ibn Taymiyah semua. Hak Ibn Taymiyah ada salah ke tak? Ada belaka manusia ni. Nah, selain pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ada salah belaka. Hak tu tak kena kata. Tapi apabila kita nak ayat kata Ibn Taymiyah salah masalah ni, kena cakap jelas tu salah benar ke tak? Kan demo sendiri tak faham. Nah, bukan kata Ibn Taymiyah ni tak ada salah, demo sendiri ni salah, nak kita salah faham demo. Ilmu tak siapa mereka demo, nak kita tuduh demo. Itu. Nah, hak ni kena mengerti dulu. Jadi dengan umum-umum ni Ibn Taymiyah, nah, salah satu daripada orang mujaddid di dalam ummah kita ini, di dalam ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab-kitab dia ni pernah lah ni duk tinggal wi ummah zaman lah ni boleh ngaji. Nah, lepas tu Ibn Taymiyah ni anak murid dia tu siapa tu? Mah kita ni kalau anak murid Ibn Taymiyah tu mik belaka. Pelik tok guru dia tak mik. Nah, anak murid Ibn Taymiyah ni jadi pemimpin di dalam bidang-bidang agama Islam, banyak-banyak bidang. Misalnya kata Ibn Katsir. Nah, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Imam Ibn Katsir ni ulama besar di bidang tafsir. Nah, orang ngaji tafsir ni siapa tak terima kepada kitab tafsir Ibn Katsir, orang tu suka demo lah. Nah, nak goyak. Kena faham dulu. Ibn Katsir ni dia kata tafsir mau satu dah. Hak duk ada ni. Nah, hak duk ada siapa lon ni tu mau satu dah. Tafsir hak comel mau satu dah. Kita nak faham Al-Quran, nak baca Al-Quran, nak faham bahawa Quran kata gapo ni, ya tak boleh lagi Ibn Katsir lah. Nah, tak boleh lagi nya Ibn Katsir. Nah, kena kerti situ. Jadi Ibn Katsir ni dia orang bijak. Nah, di bidang tafsir Al-Quran, kita gerti tujuan maksud Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala cakap. Kena gerti situ. Kena gerti situ dulu. Mari tengok satu ayat apa ni kecek nama Ibn Katsir ni, kalau tak akid nampak wasa tak jelas ni nah. Ibn Katsir rahimahullah ni anak murid kasih sangat kepada tok guru dia Ibn Taymiyah. Ibn Katsir ni anak murid lah. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Ibn Katsir,
adanya satu kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kitab sejarah umat Islam. Sejarah ummah Islam. Nah, ada apa berlaku di dalam ummah Islam ni tahun tu berlaku musuh, berlaku orang molek mati, orang jahat mati lah makna. Ibnu Katsir tanah belaka. Jadi sampai kita lah ni hak tahu, hak kita boleh tahu kata zaman dulu ni berlaku gapo ni. Nah, mari daripada kitab Al-Bidayah wan Nihayah juga. Padahal kita ini Ibnu Katsir dia tanah sejarah Ibnu Taimiyah, dia karya sejarah tok guru dia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, Ibnu Katsir ni juga jelas-jelas goyak jelas-jelas lalu dah kata Ibnu Taimiyah ni tok guru dia seorang ni, nah, orang duk jaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tok guru di zaman tu ni jadi deki Ibnu Taimiyah, lepas tu duk tuduh kepada Ibnu Taimiyah dengan cara zalim. Jadi kata tak boleh mikir lah. Nah, cuba tengok Ibnu Katsir dia sebut hormat kepada tok guru dia Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, di jilid 18 muka 53 sampai 54. Dia katalah mana? Dia kata wa kana lisyaikh Taqiyuddin minal fuqaha'i. Nah, jama'atun yahsudunahu litaqaddumihi indad daulati. Tengok Ibnu Katsir dia sebut cara-cara tu guru dia. Juga dia kata wa kana lisyaikh Taqiyuddin. Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah lah, Ibnu Taimiyah ni nama dia ni Taqiyuddin. Juga dia kata syekhku ni Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ni nah. Juga ya lah mana? Juga ya kata minal fuqaha'i jama'atun yahsudunahu. Ada juga tok guru satu fuak daripada tok guru ni jadi deki kepada Ibnu Taimiyah. Deki kepada Ibnu Taimiyah. Nah, sebab apa? Sebabnya Ibnu Taimiyah ning dengar gajok zaman tu ni jadi orang depeh. Dalam negeri Islam zaman tu gajok ni hormat taat dengar kepada nasihat-nasihat daripada Ibnu Taimiyah. Biasa manusia ni. Nah, gitu. Lepas tu Ibnu Katsir katalah mana pula? Wan firadihi bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, Ibnu Katsir dia kata Ibnu Taimiyah seorang dalam zaman tu hak duk al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ibnu Taimiyah ni seorang sini maknanya Ibnu Taimiyah ni hak nampak gambar jelas sangat ni. Daripada para tok guru ni Ibnu Taimiyah ni lah hak duk perintah manusia wi buat bagai-bagai yang baik di dalam agama Tuhan. Lepas tu duk lari manusia wi jauh daripada para bagai mungkar, bagai jahat-jahat. Nah, wa ta'atin nasilahu. Lepas tu Ibnu Taimiyah ni manusia orang Islam zaman tu banyak-banyak manusia ni taat kepada hak dia duk ngajar. Nah, Ibnu Taimiyah yang ngajar apa manusia ni dia terima taat kepada dia. Alah sabak ni lah manusia ni deki kepada dia ni. Nah, patu wa mahabbatihim lahu. Manusia orang Islam zaman Ibnu Taimiyah ni kasih kepada Ibnu Taimiyah. Nah, wa kasrati atba'ihi. Lebih pada itu manusia ni banyak duk mengikut turut Ibnu Taimiyah. Nah, wa qiyamihi fil haqqi. Coba tengok Ibnu Taimiyah katalah ni. Ibnu Taimiyah ni wa qiyamihi fil haqqi. Ibnu Taimiyah ni orang jaga kebenaran, jaga agama Tuhan lah. Tengok. Wa ilmihi wa amalihi. Patu di segi ilmu Ibnu Taimiyah, di segi amalan Ibnu Taimiyah ni hak tu cacing dah. Orang molek. Orang molek. Sebab ni lah Ibnu Katsir kata ni sebab kara-kara hak kata ni lah. Ilmu dia, amalan dia ni manusia duk deki kepada dia. Pas manusia sini bukan siapa?
setengah daripada ulama zaman tu deki kepada Ibnu Taimiyah. Ni wigti Ibnu Katsir kata lapis ni. Lepas tu biasa manusia ni, apabila ada orang daripada setengah ulama dok benci Ibnu Taimiyah, dok deki kepada Ibnu Taimiyah, tuduh Ibnu Taimiyah. Pas kalau kita tak ada pesak langsung, tak ada tapis langsung. Nampak jadi ulama tulis surat tuduh kepada Ibnu Taimiyah caya belaka. Hak tu bahaya ni. Dia kena tengok Ibnu Taimiyah tu lah tu sungguh kedak, balas tu sungguh kedak. Hak dia menuduh dia tu dia pegang lah tu sungguh kedak. Misalnya kata ni. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi gaya lah mana? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan turun mari kepada langit as-sama'ad dunya. Maknanya langit hak duk bawah su. Langit hak dekat dunia kita su. Di dalam akidah orang Islam kita ni ya pagi langit jadi 7 lapis. Lepas tu mari kepada langit as-sama'id dunya ni maknanya langit hak duk lapis bawah su. Lapis hak dekat dengan dunia kita lah. Allah Ta'ala ni akan turun mari. An-nuzul maknanya turun. Tak kena gambar lah. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada apa serupa Tuhan. Hak tu akidah kita ni. Allah Ta'ala turun lah mana tak tahu. Tapi hak kita yakin lah. Tak serupa makhluk. Hak duk gambar dalam kepala, hak duk gambar dalam fikiran kita, hak tu bukan Tuhan. Apabila gambar boleh, bukan Tuhan. Sebabnya Tuhan ni laisa kamitslihi syai'un. Tak ada apa serupa dia. Tak serupa makhluk tu. Allah Ta'ala ni akan turun mari kepada as-sama'id dunya. Langit hak duk bawah suk ni Allah Ta'ala akan turun mari. Ni hadis Nabi ni. Hina yabqa sulusul lail akhir. Turun masa mana? Jadi masa akhir. Halik malam ya Islam ni. Dia pagi malam ni, masa lik malam ni dia pagi boleh tiga apa? Samsun. Nah. 3 gi memang. Nah. Pagi jadi 3 gi lah. Lepas tu gi hak akhir tu. Nah, gi hak akhir tu. Hak tu nah maknanya Allah Taala turun. Masa tu lah. Masa tu. Misalnya kata malam ni ada mileje misalnya nah sungguh tu lek malam ni dia panggil pada mileje tak yalah malam tak panggil tak nah misalnya kata kita misalnya kata malam ni tu waktu malam ni panggilnya mileje mileje ni pagi 3:33 nah 3:33. Jadi kata waktu yang Allah Subhanahu wa taala akan turun mari kepada as-sama'id dunya tu jadi 3J hak akhir lah. Hak tu.เซต1/3สุดท้ายของกลางคืนนะ hak tu Allah Subhanahu wa taala akan turun mari kepada as-sama'id dunya. Lepas tu nak rayaksa ni ada banyak ulama duk tuduh Ibnu Taimiyah, duk bohong atas Ibnu Taimiyah. Walaupun jadi ulama sendiri nah. Kita tak ada robek dalam hati dia. Dia niat nak tuduh dengan tak tahu sungguh kalah mana hak tu wallahu alam dah. Serah Tuhan tapi ada. Ada manusia ni duk karya kita duk royak kata Ibnu Taimiyah ni ada satu hari dia tebah. Ya tebah tu ya jalan turun daripada mimbar. Nah, dia duduk atas mimbar, dia jalan turun, dia kata Allah Ta'ala turun. Nah, turun kepada langit as-sama'id dunya ni, supaya aku jakah turun daripada mimbar. Dia kata Ibnu Taimiyah kecek lagu tu, hak tu bohong. Nah, cerita bohong. Banyak ke ni mari daripada Fuk Mu'tazilah, hak duk Ibnu Taimiyah dah. Duk tanya masalah bohong lebih ni, cerita bohong ni. Hak tu bohong. Tak ada dalam kitab Ibnu Taimiyah lebih tu. Ibnu Taimiyah ni apabila dia karya kitab dia,
ya kecek ni tidak beza dari kata orang salah. Nah, Ibn Taimiyah royak jelas-jelas dalam kitab dia, apabila siapa royak kata tangan Tuhan supaya tanganku, yadullah ka yadin, tangan Tuhan supaya tanganku. Nah, nuzun. Nah, keturunan Tuhan supaya keturunanku. Orang kecek lapan ni hak ning lah tasbih, hak ning lah royak kata Tuhan supaya makhluk ni. Tetapi siapa dia kecek, dia cakap dengan cara supaya Quran cakap, Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada muka, Allah Ta'ala ada tu ada ning menurut Quran dan sunnah royak. Lepas tu semua tu tak serupa makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada apa pun seri serupa Tuhan, tak ada. Ibn Taimiyah kecek lah pendingnya. Tapi dia mah tak geti weh. Oh, duk tak cakap geti. Duk makhluk-makhluk situ kau ya dah kata tak serupa. Nah. Hak ni nya Ibn Katsir, dia akik hormat sangat kepada tok guru dia, Ibn Taimiyah rahimahullah. Nah. Jadi kata kalau kita nak tuduh kepada Ibn Taimiyah ni, kena tuduh kepada anak murid dia tik lah. Ibn Katsir. Tu tak kena pakar kita Ibn Katsir. Gitu. Selengok habis. Cuba kita tengoknya Ibn Katsir. Ni nak royak ni. Ibn Taimiyah ni sungguh mendapat dia di segi masuk Allah. Baca Quran untuk orang mati ni. Hadiah kepada orang mati ni. Ibn Taimiyah ni di dalam masuk Allah ini ada dua kol. Dua kol ni dia diri ni ada dua mendapat. Manusia ni tak pelik lah. Umur panjang ni ada setengah kau umur ni pergi mendapat ni bawa so ilmu banyak sikit tukar mendapat pergi hak lain. Ibn Taimiyah ni di dalam kitab dia, misalnya kata kita Al-Fatawa Al-Kubra ni dia royak jelas lalu dah. Wal qiraatu alal mauta bid'atun. Hak ni Ibn Taimiyah sebut. Hak ni satu perkataan dia. Ibn Taimiyah royak kata baca Al-Quran untuk orang mati, untuk mayat bid'ah. Ni satu kitab dia. Lepas tu di dalam satu kitab dia hak sagi, dia royak kata baca Al-Quran hadiah kepada orang mati siapa? Ada dua tempat. Adanya dua tempat. Sebab ininya ulama hak dia panas sungguh dengan kitab Ibn Taimiyah. Ya kita kena ngerti lah. Ibn Taimiyah ni kitab dia banyak weh. Yang ni nak buat baca sendiri, dia baca muka tu, dia pergi hak tu weh. Kitab dia ni 300 nama. Kitab dia bukan 300 jilid nah. 300 nama lebih-lebih. Ibn Qayyim dia tanda lapis tu. Satu nama ni 30 jilid dah. Kena tengok tu. Supaya kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Kitab ni Ibn Taimiyah rahimahullah ya karek jawab kepada Faq Syiah tu, kitab tu kalau saya pakai duduk rumah ni 9 jilid. 9 juz. 9 jilid 9 lim. Nah, seling tu ke 400-500 muka lah. Sabik siapa nak tuduh kepada Ibn Taimiyah ni, baca habis dulu, kau tuduh tak apa. Nah. Lepas tu kalau baca kitab Ibn Taimiyah tu, dia orang bijak. Nah, dia jawab ni boleh kalau kita akal tak siapa tu tak kerti, tak payah duk kata gapo. Nah. Hak tu nak royak tu. Lepas tu ada satunya kitab dia jawab pada Asy'ariyah. Pak Asy'ariyah tak baca kitab ni. Duk baca kitab dia kare dengan rengkah-rengkah. Hak tu tak apa lah dia utuh nak ngajar. Hak dia jawab fok mung doi trong tu. Apa hak tu tak mai baca? Misalnya kitab Talbis Bayan Talbis Jahmiyah. Kitab ni Ibn Taimiyah rahimahullah dia kare masuk Allah sifat Tuhan untuk nak jawab pala Asy'ariyah. Khah ju situ doi trong. Nah, zaman dulu ni dia ada tok guru sore daripada Asy'ariyah ni, nama dia ni Fakhruddin Ar-Razi. Hak ni dia buat kaca akidah salah ni. Seorang ni. Tapi sesungguh ni sebelum dia mati ni dia taubat dah.
Dia karang syair dia ni tobat daripada ilmu kalam siap dah. Tapi fak syairah mah kita tak tahu lagi tu. Nah, Allah yarham. Ibn Taymiyah dia karang satu kitabnya, nama kitabnya Bayan Talbis Al-Jahmiyah. Kitab ni 10 jilid. 10 jilid. Tebal-tebal. Kitab ni jawab pada mantik dan ilmu kalam. Nah, hak Fakhruddin Ar-Razi. Hak ni dah. Lepas tu hak sagi kitabnya Dar'ut Ta'arud. Hak ni tu sebelah jilid. Jawab syairah juga. Tu teh tu semua tu 21 jilid dah. Lepas tu dalam majmuk lagi tak tahu apa jilid tak nak pilih. Nah, beli bibit bawah rumah tu pasal letih dah weh. Nak bayar. Nah, yang ni sabit yang ada buat kecek atas Ibn Taymiyah ni baca tak habis lagi. Banyak kehak tu tuduh Ibn Taymiyah tu. Duk baca kitab Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Nanti nak bayar siapa dia ni. Nah. Jadi katanya Ibn Taymiyah ni di dalam masalah hadiah pahala baca Quran pada orang mati tu dia ada dua perkataan. Nah, ada dua kaulan. Ada dua ada dua perkataan. Dalam kitab ni dia kata bid'ah tak boleh nak baca, tak siapa. Dalam satu kitab dia kata siapa tak apa, boleh baca. Honinya dia kena tanya tok guru di dalam ummah kita di zaman sekarang ini, hak dia panah. Panggil kata camnan doi trong kitab Ibn Taymiyah ni. Kena tanya dia kata, hak mana? Hak Ibn Taymiyah pilih sungguh. Nah, di zaman sekarang ini ulama hak panah kitab Ibn Taymiyah sungguh ni, misalnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ni ulama besar di negeri Saudi lah ni. Syekh Yusuf Al-Ghafiz, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Bakr Abu Zaid, Syekh Albani, Syekh Usaimin, fanilah. Syekh Saleh Al-Syekh, Syekh Saleh Al-Fauzan. Fani. Ya. Lepas tu kalau kita lihat kepada kitab Syekh Albani ni, Syekh Albani dia kata mendapat hak akhir, hak Ibn Taymiyah dia balik sebelum nak mati ni tak siapa. Tu mendapat yang akhir. Hak ni Syekh Albani dia khulasah. Dia buat khulasah dengan khosarut hak ni. Tu nak royak. Tapi walaupun hak ikut hak lah mana nah. Kita nak royak kata walaupun kita hormat, kita boleh berkat daripada ilmu hak Ibn Taymiyah duk perang duk jihad untuk nak bangun agama Tuhan ni. Bukan kata maknanya kita turut buta tuli Ibn Taymiyah setiap perkara dah. Nah, masalah mana Ibn Taymiyah tak betul, rasa tak berat dengan dalih kita tak turut. Tapi kita tak ada tuduh dia. Nah, supaya Asy'ariyah sendiri pun masalah mana kalau tak walaupun Imam Syafi'i kecek sendiri kalau tak betul dengan hak benar dia dak buat ia pun tak terima. Sedua kena kecek lah. Oh, kita turut Imam Syafi'i, turut habis kedak. Masalah hadiah pahala kepada orang mati ni turut kedak Imam Syafi'i. Nah, mari kita tengok satu ayat di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ia sebut di dalam Al-Quran di dalam surah An-Najm ayat 39 Allah taala dia ayat kata wa allaysa lin insani illa ma sa'a. Nah, ya dikata manusia ni benar hak dia nak boleh tu hak dia buat sendiri dia. Ni mudah-mudah balik nah. Ya dikata manusia ni hak dia hak nak boleh atas dia ni bagi hak dia buat sendiri dia, hak dia dah usaha kuan kuai sendiri dia. Nah, hak dia usaha dah buat sendiri dia. Misalnya gini lah, pahala mayat ni kalau kita nak boleh ni kita kena buat mayat sendiri lah. Anak we demolai mayat lepas tu pagi pahala tak kita tak boleh lah. Maknanya gitu lah. Allah Ta'ala kata manusia ni tidak akan boleh atas dia kecuali bagai-bagai hak dia usaha buat sendiri. Patulah mana ayat ni? Imam Syafi'i kita rahimahullah dia kata menurut paham dia ayat ni dalil jelas bahawa
Apabila orang hidup ni duk baca Al-Quran, niat nak hadiah kepada orang mati, tak sapa orang mati. Sebab nak? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala royak dah. Manusia hak dia boleh tu hak dia buat sendiri dia. Lepas tu dia mulai duk baca Quran untuk hadiah dia tu, bukan kata dia duk baca sendiri, orang mati tak baca dah. Orang hidup duk baca. Kadang-kadang baca dengan upah pula. Tak tu. Cuba tengok Ibn Katsir. Dia sebut di dalam kitab tafsir Ibn Katsir dia di jilid 4 muka 270 ni, dia royak lah mana tengok. Wa min hazihil ayah al-karimah istanbata Syafi'i rahimahullahu wa man ittaba'ahu anna al-qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Tengok Ibn Katsir dia sebut. Dia kata menurut ayah ini, menurut makna cara-cara Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan anak murid Imam Syafi'i, dia tubik istimbat, tubik hukum daripada ayat ini bahawa pahala hak orang hidup duk baca Quran untuk nak hadiah kepada orang mati ni, pahala tu tak sapa orang mati. Mudah-mudah kata ni orang mati tak ada boleh pahala tu. Baca free lah mudah-mudah kata tu menurut Imam Syafi'i. Kalau tengok lapis ni tu Imam Syafi'i ni jadi Wahhabi dak tak rahau lah ni. Nah. Hak ni dia mau tak ada turut. Nah. Ni cakce ni annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Imam Syafi'i ya tubik hukum daripada ayat ni. Jadi dia koyak kata baca Quran ni hadiah pahala wi kepada orang mati tu la yasilu, tak sapa. La yasilu ni tak sapa terus-terus sungguh. Yang ni dok buat nak punah maksud Imam Syafi'i ni ada pula. Orang hak baca mati hak saya akhir sani gi gobek punah maksud Imam Syafi'i. Dia kata, tu jual hak Imam Syafi'i goyak sani tu hak tak sapa tu, maknanya tak niat. Tengok dia nak kacai Imam Syafi'i dah. Tak niat lah mana ni, mau kecek jelas-jelas dah kata tak sapa, bukan kecek masalah niat ni. Tak ada sikit bok niat dak mana. Patut tengok Ibn Katsir, dia sebut tamah ni. Li'annahu laisa min amalihim wala kasyihim. Ni cacing ni jelas ni. Ya Ibn Katsir dia kata Imam Syafi'i ni dia pegang ayat ni jadi dalil menunjuk bahawa hadiah pahala baca Quran untuk orang mati tu tak sapa. Li'annahu laisa min amalihim. Sebab apa? Sebabnya baca Quran tu bukan amalan orang mati. Hak ni sabar hak jelas dah, bukan cara niat tak niat. Nah, wala kasyihim, patu bukan usaha orang mati. Apa maksud Allah mana? Mari takwil, mari gobek punah maksud, mari kacau maksud Imam Syafi'i jadi masuk Allah niat. Gi kot tu. Ada ni tok guru fok lek kholah mak kita ni. Dia katalah mana? Dia kata Imam Syafi'i kata tak sapa tu maknanya kalau baca rumah tak sapa, kalau baca kubur sapa. Mana? Tu nak punah tu. Nak punah surat tu. Nah. Cuba tengok. Ni ya jelas cacing ni kata Imam Syafi'i kita ni. Dia kata tak sapa. Mak kita kalau dakwah sendiri kata jadi mazhab Syafi'i ni, so bacalah. Nah. Kalau pergi Imam Syafi'i ni tak kena baca. Yalah tak? Tak kena baca. Kalau kita nak pergi apa itu tak kena baca lah. Sebabnya tak sapa. Nah. Nak tambah lagi bah masalah ni. Nampak sedap tu. Jadi kita tengok orang lain-lain pula nah. Setana surat duk ni kena kau cari muka.
Cuba tengok Imam Syafi'i. Nah, hak Imam Syafi'i yo kata sungguh ni, cuba tengok je tengok. Imam Syafi'i yo kata lah no, qala Syafi'i ma 'adal wajibah was sadaqata wad du'a wal istighfar la yuf'alu 'anil mayyiti wa la yasilu sawabuha ilaihi liqaulillahi ta'ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ni Imam Syafi'i goyak. Jelas Imam Syafi'i goyak ni jelas. Cuba tengok Imam Syafi'i dia kata lah no. Imam Syafi'i juga goyak kata, nah, ada 4 perkara je. Hak orang hidup ni boleh buat ganti orang mati. 4 perkara je hak boleh buat. Selain pada 4 perkara ni la yuf'alu anil mayyiti, maknanya tak ada kena buat ganti orang mati dah. Tak ada kena buat wi kepada orang mati dah, tak ada. Gapo teh hak perkara hak boleh buat kepada orang mati? Buat haji ganti orang mati, haji wajib. Nah, buat haji hak ni tak apalah. Ya boleh buat, hak ni kita tahu dalam sunnah Nabi ada. Buat haji ganti. Hak tu dia banyak mendapat lagi. Kata hak orang hak nak buat ganti ni, ya dia kata siapa? Hak tu kau kecil mulalah. Lepas tu sedekah. Ya dia kata tu baik sedekah ganti orang mati ni, hak ni boleh. Hak ni buat kepada orang mati ni boleh. Nah, lepas tu doa kepada orang mati. Hak tu tak apalah. Orang mati kita doa dia nah. Tuhan ni maaf kepada dosa-dosa hak dia buat nah. Genah azab atas dia ni khos azab Tuhan. Hak tu boleh berlaku lah. Lepas tu istighfar. Yalah, istighfar. Ya doa ni maknanya luah. Jadi 4 perkara hak boleh buat untuk orang mati, buat haji, sedekah doa kepada orang mati. Lepas tu istighfar orang mati. Minta maaf Tuhan untuk orang mati. Nah, lepas tu kalau selain dari 4 perkara ni la yuf'alu, ni Imam Syafi'i kata sendiri. Nah, tak kena mari i'rab la yuf'alu ni nah. Jadi majhul kalau mana tak kena buat gitu, nak belik kaki saja gitu. Jelas-jelas ya la yuf'alu anil mayyiti. Ni ada orang dengan janahu ni tidak apa saja ni. Nah, tak kena buat untuk orang mati, tak ada dah, tak boleh nak buat untuk orang mati, tak boleh. Nah, tidak dibuat ganti orang mati. Hak tu Imam Syafi'i kata tu, wala yasilu sawabuhu ilaihi. Lepas tu tak sapa tu pala pada orang mati, tak sapa. Kalau kaca doa tak sapa. Sebab apa? Sebab Allah Taala dia sebut di dalam Al-Quran. Hak kita akhir saat ni lah Imam Syafi'i akhir ayat tu jadi dalil nunjuk kata tak sapa. Ni Imam Syafi'i. Nah, siapa lagi? Cuba tengok seorang lagi, Isuddin Ibn Abdissalam rahimahullah. Ni ulama besar di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ulama besar. Dia seorang ni hak bagi bid'ah jadi 5 bahagian tu. Nah, bid'ah wajibah, bid'ah makruhah, bid'ah mandubah ke apa jelah dia ni. 5 bahagian. Iyalah. Cuba tengok Isuddin bin Abdissalam dia katalah ana. Juga ya gini. Wala yajusu ay yuj'ala thawabul qira'ati lil mayyiti. Nah, tidak izin. Nah, tidak izin kalau sesiapa ni nak mari baca Quran patu hadiah pahala baca Quran tu untuk orang mati, la yajuz, tak boleh. Tak boleh buat, tak izin weh. Tak boleh. Nah, haram lah benda-benda katalah. Li'annahu tasarrufun fis sawabi min ghairi izni syari'. Sebab apa? Sebab orang yang ada baca Quran untuk nak hadiah kepada orang mati ni, orang lepas tu dah ambil pahala amal lagi cara sendiri, tak ada lepas izin Tuhan. Dia kata lah betul. Pahala tu kena serah Tuhan. Kena Tuhan cara, bukan demo sendiri nak mari fikir hak ni ku kena ku hak ni.
Gitu orang dia raja ni senang sungguh. Saya nya biasa tengok kau negeri Malay lah, negeri Malay, negeri Indonesia tu. Negeri Brunei. Jukubo raja-raja itu ada orang baca Quran tu 24 jam. 24 je. Dia upah mari baca. Gila orang raja duit banyak lah. Senang kalau gitu orang ya dia kata Islam kita ni orang kaya ni senang sungguh. Gitu. Lepas tu kalau orang sesat tak ada dia baca. Ya lah. Kadang-kadang hak baca tu anak cucu ya. Dia baca we. Hak lapis duk sebeh kepala putih tak baca kalau tak padah mari. Banyak kali gitu. Aja misalnya ni, semaya orang mati. Cepat tak wir 20 kok boleh ketah tu nak mari gedak tu. Yalah, tak mari lah. Walaupun duk dalam lorang kali pun tak nak mari. Gitu. Ni Ibn Abi Salam ni dia sebut saat ni tu mati hak saya baca tu dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Cuba kita tengok dalam kitab Mughni Al-Muhtaj jilid 3 muka 60 milih. Jadi kata Ibn Taimiyah ni walaupun dia ni pergi mendapat kata siapa kita tak ada mengikut. Supaya demo tak ada mengikut ulama mazhab Syafi'i walaupun demo dakwa diri demo daripada orang Asy-Syafi'i, pergi mazhab Syafi'i. Gitulah. Kita mengikut kebenaran. Nak goyak. Jadi kata Ibn Taimiyah ni salah satu daripada anak murid dia adalah Ibn Katsir. Ibn Katsir. Ni ulama tafsir. Lepas tu kedua Al-Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ni imam besar, ulama besar di bidang hadis. Ilmu hadis ni tu dia lah. Siapa nak ngaji hadis, nak pesak hadis, orang rawi mana boleh ambil siqah dhaif lah mana ambil Imam Az-Zahabi lah. Ni anak murid dia. Anak murid dia. Lepas tu hasal lagi Ibnu Muflih. Ibnu Muflih ni anak murid Ibnu Taimiyah di bidang ilmu fiqh. Dia pandai fiqh. Pergi kepada fiqh Hambali ni ya comel. Lepas tu Ibnu Abdul Hadi ni ulama akidah. Lepas tu siapa lagi? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ulama akidah, ulama fiqh, ulama hadis, ulama belaka. Ni anak murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah duduk atas tok guru dia. Manusia ni pelik weh. Terima kitab anak murid Ibnu Taimiyah, lepas tu hukum untuk guru dia jadi kafir. Siapa ada orang hukum di kafir, walaupun tak siapa PK kafir pun ada setengah kata Ibnu Taimiyah ni sesat. Sesat. Lepas tu mah kita ni ada sebut kata Ibnu Taimiyah sesat ni banyak kita baca kitab Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Siapa nama ni? Ada tu guru dalam wilayah Jala kita ni. Dia kecek dalam video dia kata kalau kita nak tahu kata Ibnu Taimiyah sesat lah mana ni kena baca kitab Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Kita baca dah lah kitab tu. Ada. Dia mau jawab klik dah, dia mau tak baca, dia mau jawab klik. Al-Harari Al-Habashi ni dia kata kitab Ibnu Taimiyah. Dia bohong atas Ibnu Taimiyah atau ya akid kitab Ibnu Taimiyah, dia kerak tak habis. Yang ambil tak habis. Nanti kita tengok. Tu. Pada dia mau nak baca hak orang tuduh saja, hak dia mau jawab klik. Dia mau rak klik. Tak baca. Cik bagi baca satu kitab ni nak siapa boleh baca bahasa Arab je bagi baca. Adanya satu kitab ni Firqatul Ahbash. Ahbash ni Habashi lah. Kitab yang nama ni Firqatul Ahbash. Nash'atuha aqaiduha atharuha. Ni kitab, nama kitab. Mudah-mudahan ping masuk kukeng tu buat PDF. Tu baik lo kitab ni, we ada download. Firqatul Ahbash. Orang kare ni Sa' bin Ali Az-Zahrani. Kitab ni ding 2 jilid. Semua 2 jilid ni 1307 muka. Jadi kata kalau baca kitab ni nampak lu dah fok bid'ah. Fok hado buat bid'ah ni. Ya ambil dalil-dalil ambil jalan dia ni daripada fok
Ahbas, daripada Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Pak orang tok guru rumah kita ni pelik weh. Dok hormat kepada Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Padahal ni Harari seorang ni tuduh Muawiyah, tuduh sahabat. Apa jadi ahli sunnah lapis mana dok gi akil orang lapis ni. Seorang gi Hasan As-Saqaf. Dok gatong kita dia mata. Pasakah ni tuduh Muawiyah hormat pada Syiah. Ni jadi mek belaka nampak godeh Ibn Taimiyah ni mek belaka. Padahal Sakah diri pun pakai pala Abu Hasan Asy'ari juga. Sakah sendiri hak demo duk gatong dia ni tak moh Abu Hasan Asy'ari. Goya cerak-cerak oleh klip video dia kata Imam Abu Hasan Asy'ari adalah seorang mujassimah. Tengok. Sebabnya Sakah ni dia bukan Asy'ariyah, dia nak Mu'tazilah. Tu nak kata. Yang ada waktu hawa siapa kecek betul tu mek belaka gitu. Nah, hak lain betul-betul buat sunyak gitu. Tu nak koyak. Ni we kita geti dulu nah. Sejarah-sejarah nama Ibn Taimiyah ni siapa? Lepas tu ada juga weh. Orang dia koyak kata Ibn Taimiyah ni tak boleh panggil dia Syekhul Islam. Nah, kita dengar ni suka. Dia kata tak boleh panggil Ibn Taimiyah Syekhul Islam. Sebab apa tak boleh panggil? Sebab apa? Sebabnya Syekhul Islam ni maknanya syekh daripada agama Islam. Syekh agama Islam. Dia kata Syekhul Islam tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecek supaya budak darat kecek betul. Kecek po betul. Syekhul Islam ni maknanya syekh sini tu ulama. Maknanya ulama kibar, ulama hak wusu, ulama tua dalam agama Islam. Bukan kata jadi nabi. Teruk we kecek betul. Dia kata tak boleh panggil Ibn Taimiyah Syekhul Islam. Apa kalau hak demo duk panggil Imam Ghazali Hujjatul Islam? Apa boleh panggil? Tak bisa bunyi. Dia panggil Imam Ghazali. Rahimahullah, Imam Ghazali ulama fiqh dia panggil Hujjatul Islam, dalil agama Islam. Apa kalau kita kecek dengan bahasa darat, dalil lah mana? Dalil Quran hadis Imam Ghazali. Hak tu dia mau panggil gelar. Panggil dengan hormat gelar. Tu tak apalah. Nah. Ada juga orang kita dia kata tak boleh panggil Ibn Taimiyah Syekhul Islam. Sebab apa? Syekhul Islam tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk kecek lapis tu. Dia kecek lapis tu. Nah. Gitu tak kena pak. Imam Ahmad Imam Syafi'i tak kena panggil. Imam Ahmad ni kita panggil lah mana? Nah. Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita panggil Imam Ahmad tu Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam hak golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Pakal duduk pakar dengan banding seperti ni, tak boleh panggil Imam Ahmad Imam Ahli Sunnah tu. Imam Ahli Sunnah Nabi. Punah duduk mai betul. Yalah. Nah. Gitu. Hak tu yang dikecek tipu ke kapung kecek lapis tu. Dia buat belik kaki saja. Lepas tu hak teruk lagi ni dia raya kata siapanya panggil Ibn Taimiyah dengan gelar nama dia tu Syekhul Islam tu, orang tu yaitu agama. La ilaha illallah. Allah kecek boleh apa itu. Dia kata siapa ni pergi panggil Ibn Taimiyah dengan nama gelar tu Syekhul Islam tu, orang lapis tu yaitu agama. Gitu habis ulama lain negeri ni, lain dunia ni. Banyak orang duk panggil Ibn Taimiyah dengan Syekhul Islam. Lebih pada itu Ibn Hajar sendiri ni, Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ni. Orang ulama hak duk karang kitab syarah Sahih Bukhari ni. Kita geti kata hadis Bukhari ni makna gapo tu. Dia sendiri sokang orang hak tulis kitab jadi yonrak, jadi isbat kata Ibn Taimiyah ni boleh panggil dia Syekhul Islam. Begitu Ibn Hajar diri atau agama. Itu. Tu nak koyak tu yang dia buat kecek tak tahu gapo kecek betul. Ni punah masa ni dia mari jawab apa ini ni. Nak koyak. Kata punah masa. Nah.
Tu. Jadi dia kata gitu weh. Nah. Lepas tu gapo lagi hak dia tuduh Ibn Taimiyah ni. Ya masuk Allah ya tuduh Ibn Taimiyah ni banyak masuk Allah ya saya nampak dalam YouTube nah. Banyak masuk Allah ya duk tuduh Ibn Taimiyah ni dalam YouTube saya duk nampak hak dia duk kata ni. Misalnya satu masuk Allah. Dia akik kata perkataan Ibn Taimiyah mari tu dia akik tak habis. Tengok karuk dia tu. Dia royak kata Ibn Taimiyah ni sebut di dalam kitab dia, sebutlah mana? Sebut kata orang salah ni tidak ingkar. Tidak ingkar, tidak partisip. Nah, tidak degil dengan lafaz jising atas Tuhan. Herak. Dia kata gitu. Dia kata gitu. Nah, dia kata orang salah ni tak ada engkar lafaz jising atas Tuhan. Apa kalau kita dah dengar gitu tu, Ibn Taimiyah ni jelas dah ni pergi kata Tuhan ada jising, ada tubuh. Gitu, ada badai. Hak tu akik tak habis, akik kata Ibn Taimiyah mari tak habis, dah kerak gitu tu. Ibn Taimiyah dia kata gini, neng sungguh ni. Nah. Dia royak kata Ibn Taimiyah ni sungguh ni dia royak gini, dia royak kata kalau kita tengok kitab-kitab orang salah ni tak nampak kata dia duk cakap masuk Allah jising. Tak ada nampak. Lafaz jising ni tak ada dalam kitab orang salah. Hak kitab sebenar tak ada lah, tapi kalau hak sanad dhaif bohong tu ada. Goyak kata email tu email ning ingkar lafaz jising tu ada lah. Ya Ibn Taimiyah juga ya gini, ya kata kalau kita tengok kitab orang salah ni tak ada hak ingkar lafaz jising. Ya akhirnya ni habis. Pak Ibn Taimiyah ni ya kecek ubang tu. Dia kata patut juga tak ada juga orang salah ni isbat. Sokang lafaz jising pun tak ada. Tu hak benar tu Ibn Taimiyah kecek tu. Mudah-mudah kata ni Ibn Taimiyah juga kata lafaz jising ni dalam kitab orang salah ni hak ingkar pun tak ada. Hak isbat yomrak tu caya pun tak ada. Nah, hak ni dia mau panggilnya salaf ni sukut. Orang salah ni dia senyap tak kecek lafaz ni. Ibn Taimiyah terjual dia nak kaya gini, nak dia kata apabila ada orang tanya fak kita kata Tuhan ni ada jising ke tak, Ibn Taimiyah dia hajar kita jawab lah ni lah wallahu a'lam, tak tahu sebab lafaz ni tak ada salah ingkar, tak ada salah isbat. Pas kalau kita dok gi isbat atau dok gi ingkar tu tak betul dengan jalan salah lah. Hak ni dia mau kena royak kata tawakuf. Senyap tak kena kecek lafaz ni. Sebab yang lafaz ni dia mau panggil lafaz yang diwak belik boleh. Apabila kita itlaq lafaz jising ni, orang dengar ni dia banyak beg. Satu orang tu dengar maknanya jising tangi, gitu tu Pas kalau kita royak kata Tuhan tak ada jising, maknanya takut belik pahal kata Tuhan tak ada tangi. Engkar Quran juga. Sebelah ni pahal apa ni? Ataupun kalau seorang lagi dia kata Tuhan ada jising, maknanya tu tangi. Dia kata lah itu. Hak tu pun tak kena juga. Jadi buat belik juga. Sebab demo online dengar tu jadi makna gigit lain. Maksud ni demo pihak lain. Sampai ni nah. Ada satu kaidah di dalam agama Islam kita ni menurut akidah salaf ni, ulama yo yang kata lafaz mana, kata kalimah mana hak orang salah tak kecek. Dalam Quran pun tak ada sebut, dalam hadis pun tak ada sebut. Sebut dengan cara isbat pun tak ada, sebut dengan cara ingkar pun tak ada. Orang salah pun tak ada sebut cara isbat, cara ingkar tak ada rasa. Kita ni tawakuf, senyap tak kena kecek. Pahak dia dah akid tu, dia akid tak habis patah. Akid mari kau Ibn Taimiyah dia kata orang salah ni tak ingkar lafaz jising. Akidnya tu salah lah kalau akidnya tu. Nah, cuba akid habis dia Ibn Taimiyah dia cerak-cerak. Nah, isbat pun tak ada orang salah tu lafaz jising dah.
Maknanya sokang kata boleh goyak tu Tuhan ada jisai. Hak ni salah betul tak ada. Kecek apa ni? Engkar betul tak ada. Nafi tu. Tak ada. Nafi ni makna engkar lah. Nafi betul tak ada. Lah mana nafi? Tuhan tak ada jisai. Kecek benar ni betul tak ada orang salah. Orang salah ni senyap. Hak tu kena berhenti. Ibn Taimiyah terjual dia kecek lapis tu. Nah. Tu Ibn Taimiyah tu dia kecek lagu tu. Nak berhenti nah. Bukan kata nak pergi tuduh Ibn Taimiyah ni duk tuduh Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Orang bohong tak Ibn Taimiyah dah. Gitu. Nah. Lepas tu masuk satu masalah lagi. Masalahnya pagi tauhid. Masalah pagi tauhid. Peherak masalah pagi tauhid ni payah dengar sikit nah. Peherak. Pak kita ni ada dengar saya sok mau ni peher lah. Aku pergi kampung tak peher. Saya hari ni sakit kau sikit nah, maaf kena makan air cak sikit. Dia ada satu tok guru ni dia tuduh Ibn Taimiyah. Dia kata Ibn Taimiyah ni mari pagi tauhid bid'ah. Jadi pagi tauhid tu jadi 3 jenis. Nah, 3 bahagia. Lepas tu apabila pagi tauhid jadi 3 bahagia, dia tu tuduh Ibn Taimiyah pula. Dia kata Ibn Taimiyah ni hajar plek-plek. Hajar lah mana? Hajar kata orang musyrikin Quraisy pergi tauhid rububiyah. Ikrar, sokang yang rak tauhid rububiyah. Dia kata hak apa ni salah. Hak ning tu hak sebenar dah ni. Demo sendiri salah. Nak bukan Ibn Taimiyah salah. Nah. Demo sendiri salah. Bukan kata Ibn Taimiyah ni salah. Nah. Pagi tauhid ni cuba kita tengok molek. Nah. Syekh Abdul Razak dia jawab pada Saqqah. Kitab dia tu ada satu kitab Qaulus Sadis. Qaulus Sadid. Nah. Ala man angkara taksim tauhid. Syekh Abdul Razak ni dia kata kita ni ulama sebelum Ibn Taimiyah ni ada dah hak bagi tauhid jadi 3. Ada dah. Misalnya Ibn Battah Al-Ukbari. Nah. Lepas tu lain-lain kan. Ada dah hak bagi tauhid jadi 3. Nah, Tahawi sendiri tu kalau tengok dalam kitab mata akidah Tahawi dia tu. Nampak dah lah dia pagi tauhid jadi 3 tu. Tapi dia tak ada tulis kau lah, kau 1, kau 2 tu, tu tak apalah. Tapi cara-cara hak duduk dalam kitab dia tu jelas dah kata dia karya mari tu pagi tauhid jadi 3. Nah, pagi tauhid jadi 3. Mari kita tengok dalil sikit nah. Mari kita tengok dalil. Dia ni apabila kita koyak kata tauhid ni pagi 3 ni dia kena gerti sini sikit. Nah. Kita biasa duk ngajar sok modah sini nah. Tauhid rububiyah ni maknanya kita ni jadi kata bersatu pada Allah Subhanahu wa taala di segi perbuatan Tuhan. Nah, af'al perbuatan Tuhan. Maknanya tauhid rububiyah ni jadi orang Islam ni kalau dia pegang tauhid rububiyah ni maknanya dia kena pegang kata Allah Taala sonya Tuhan. Sonya Allah Taala. Nah, Tuhan yang menjadi langit dan bumi, mematikan, menghidupkan apa ini ni. Jadi kata tauhid ar-rububiyah ni muallaq. Sakuk dengan af'al perbuatan Tuhan, kijak Tuhan. Hak tu panggilnya tauhid ar-rububiyah. Apa tak kijak itu he? Kijak itu he tu apa tak? Bui uje tu orang bui mati nah. Bui rezeki tu kijak tu he Allah Subhanahu wa taala. Hak tu nya panggil tauhid rububiyah. Nah. Hak tu nya panggil tauhid rububiyah. Apa masuk Allah pun kalau tengok tu hak tu sakuk dengan kijak itu he. Jadi af'al perbuatan tu he. Hak tu nya kita panggil tauhid ar-rububiyah. Sabitnya satu ulama dia panggil tauhid rububiyah tu dengan nama lain tauhidul af'al. Jadi kata
kijo tu he. Perbuatan tu he, kita kena percaya kata sonya Allah Taala buat lapis ni. Hak boleh buat ni sonya Allah Taala. Selain dari Allah tak ada. Hak ni nya panggil tauhid rububiyah. Misalnya gini. Orang Islam ni dia percaya, orang Islam ni dia kena percayalah. Dunia ni siapa buat? Siapa menjadi? Siapa menjadi dunia? Langit, bumi, alam ni siapa jadi? Allah Taala. Selain dari Allah Taala ada tak jadi? Tak. Allah Taala saja jadi. Apabila kita pergi lapis ni, ni memang panggil kata bui tauhid kepada Allah di bidang rububiyah. Lepas tu tengok orang kafir. Orang kafir ni apabila kita tanya dia, "Hei, ujian ada turun ni siapa bui turun ni?" Dia royak kata, Tuhan dia lah, tek ni. Hak tu kita panggilnya syirik fir rububiyah. Orang lapis tu orang buat syirik di bidang rububiyah. Sebabnya rububiyah ni maknanya perbuatan Tuhan. Nah, kijak Tuhan. Takdir ni. Kita lihat dah, hak ni takdir Tuhan. Hak tu tauhid rububiyah juga tu. Salah satu daripada tauhid rububiyah juga. Sebabnya takdir ni kijak Tuhan. Hak ni nya panggil tauhid ar-rububiyah. Lepas tu tauhid rububiyah ni dia beza dari tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah ni apa? Tauhid al-uluhiyah ni muallaq, sakut dengan perbuatan amale kijoe manusia. Kijoe hamba. Nah, hamba Tuhan. Hak tu tauhid al-uluhiyah. Jadi maknanya ni jadi maksud tauhid al-uluhiyah ni maknanya amale kita kena bui betul serah kepada Tuhan Esa. Tak boleh nak lekok pergi kepada makhluk lain, tak boleh. Tak boleh. Kena we khaliq Allah Taala Esa. Al-Khaliq. Gapo misalnya? Semaya ni amalan siapa? Amalan siapa? Amalan hamba Tuhan. Amalan kita lah makhluk ni. Nah, apabila kita semaya, kita pula amalan kita betul untuk Allah Ta'ala, lillahi Allah Ta'ala. Hak tu yang kita panggil buat tauhid uluhiyah kepada Allah. Hak tu yang panggil tauhid al-uluhiyah. Hak ni lah tauhid uluhiyah. Jadi kata sakut dengan amalan manusia. Lepas tu ada juga daripada manusia, ia pergi tauhid rububiyah tapi ia berlaku syirik uluhiyah. Peherak. Ada juga manusia. Zaman Nabi tu ada lah. Zaman Loning pun ada. Orang lapis lah mana. Apabila tanya kata siapa Tuhanmu? Allah Ta'ala Tuhanku. Siapa wi mati? Allah Ta'ala wi mati. Siapanya menghidupkanmu? Allah Ta'ala sonya. Hak boleh buat gitu. Lepas tu mung duk buja buat apa kubur. Aku buja ni untuk nak wi kubur gi minta Tuhan. Aku duk minta daripada tok wali le kubur ni untuk nak wi tok wali le kubur gi minta Allah Taala sekali gi. Hak tu nya kita panggil orang lapis ning musyrikin fil uluhiyah. Orang buat syirik di bidang uluhiyah tetapi ada tauhid di bidang ar-rububiyah. Pergi Tuhan je pergi. Allah Ta'ala sonya Tuhanku. Tuhan yang mematikan, yang menghidupkan, mentakdir, mentadbir belakang ni Allah Ta'ala sonya. Tapi apabila jaga amal selengok masuk syirik. Tak beza dari Tok Bomo hak duk buat sihir nujung tu. Siapa duk sign dengan Tok Bomo duk dekat apa Tok Bomo lapis ni jauh-jauh kali lah. Ada nak dapat orang ni. Ialah memang. Tok Bomo tu nama gapo? Kena zairah kali apa? Misalnya kata orang Islam ni. Orang hak duk tengok nujung nah. Orang hak duk tengok Tok Bomo atau di Tok Bomo sendiri. Kalau tanya dia tu, siapa tu hemang? Dia jawab apa kayu tu dia? Dia jawab tak? Dah, dia apa pergi tu tu?
So juga. Yalah tak? So juga apabila tanya kata siapa Tuhan mu, Allah Taala nya Tuhan ku. Tak ada selain dari Allah Taala, tak ada dah. Tuhan. Siapa mematimu? Allah Taala mematiku lah. Siapa menghidupkanku? Siapa menghidupkanmu? Allah Taala lah. Tapi walaupun pegangnya tauhid rububiyah, pegang kerjalah bahawa Allah Taala sonnya Tuhan, tetapi buat syirik. Buat syirik di bidang uluhiyah. Buatlah mana? Dia dah buat tu lah syirik tu. Tengok nujung, tengok apa tu yelah lah. Ataupun duk minta orang mati le kubur misalnya. Hal tu lah. Dia minta tu dia tak ada percaya, dia tak ada pergi kata orang mati le kubur tu Tuhan. Dia pergi kata orang mati le kubur tu orang tengah antara saya dengan Tuhan. Dia pergi kat tu. Orang tengah kaki lah. Supaya kita nak masuk cari orang debel ni tak ada kaki, masa payah lah. Nak masuk jumpa Tuhan, nak minta Tuhan. Nak doa kita diterima. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak ada kaki, tak ada orang debel ni, payah sikit. Kena sabit tu dah, kena cari orang wali. Ni kena getih ni demo pagi tauhid ni. Beza antara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Lepas tu tauhid yang ketiga ni tauhid al-asma' was sifat. Tauhid cara-cara sifat Tuhan lah. Nanti kecil mula tu. Siapa pukul apa memang ni? Pukul 10. Lepas tu soal. Lepas tu tengok. Dia saja kata Ibn Taymiyah ni buat bid'ah. Bid'ah lah mana? Mari pagi tauhid uluhiyah dari rububiyah. Apabila pagi uluhiyah daripada uluhiyah di pagi, tak ada buat kali. Hak dia je kata uluhiyah dengan rububiyah tu kali. Hak kita suku. Dia kata apabila kita pagi, hak tu buat bid'ah. Dia kata gitu. Mari tengoknya siapa pagi weh. Ulama salah seorang Imam Ibn Jarir At-Tabari ni, ulama salah, ulama tafsir rahimahullah, ulama besar di zaman salaf. Dia rojaklah mana? Dia tafsir di dalam satu ayat. Di dalam satu ayat ni, di dalam surah Al-Imran ayat 51 ni ya ada. Allah Ta'ala sebut tu fa'buduhu. Bujalah mereka pada Allah. Jadi Allah Ta'ala ni perintah mereka suruh ibadah untuk Allah Ta'ala. Imam Ibn Jarir At-Tabari dia tafsirlah mana. Cuba tengok lafaz dia pakai Dia pakai lapis ning. Dia pakai lafaz ni. Wa afridu lahu al-uluh wa afridu lahu al-uluhah war-rububiyyah. Tengok. Maknanya Allah Taala sebut di dalam Quran saning, Allah Taala perintah manusia suruh bujuk Allah Taala ni. Imam Ibn Jarir dia tafsirlah no. Dia kata maknanya situ tu wa afridu lahu al-uluhata war-rububiyyah. Maknanya afridu wi jadi satu untuk Tuhan. Di segi al-uluhiyah dan ar-rububiyah. Mudah-mudah kata ni Ibn Jarir ajak kata berbuat tauhidlah untuk Allah Taala, tauhid al-uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah. Tengok Ibn Jarir kata. Pani Ibn Jarir ni pagi ni. Bukan Ibn Taymiyah mari pagi. Kena getis situ tu. Ni cuba kita tengok ni dalam kitab Tafsir At-Tabari ni. Kitab Tafsir At-Tabari ni Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Quran. Jilid 12 muka ni 114. Nambah muka tu. Ni jadi kata Ibn Jarir Tabari ni jelas cacing kata dia pagi antara tauhid al-uluhiyah dan rububiyah. Yang kata afridu lahu. Buatlah afridu ni maknanya buat jadi satu untuk Allah Taala. Buat apa? Buat al-uluhiyah untuk Allah Taala.
Lepas tu buat ar-rububiyah untuk Allah Ta'ala dia secara dengan satu, dengan tauhid lah. Nah, mudah-mudah Malik ni dia kata buat tauhid untuk Allah Ta'ala di segi uluhiyah dan rububiyah. Ni cacing je lah. Lepas tu tengok. Lepas tu tengok pula. Tengok pula Imam At-Tahawi. Mari kita tengok Imam Tahawi. Imam Tahawi ni dia sebut di dalam matan akidah dia. Akidah At-Tahawiyah lah. Dia sebut, cuba tengok dia sebut. Dia sebut tu 3 perkara ni. Dia ayat kata wala syai'a mithluhu. Satunya hak kita kena bui Tuhan lah. La syai'a mithluhu. Tak ada satu perkara pun yang semeh serupa dengan Tuhan, tak ada. Tak ada satu perkara pun. Walau satu perkara pun tak ada apa pun hak serupa dengan Tuhan. Seri dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan tu tak ada. Kalau tengok ni tauhid apa ni? Kalau tekan tangan, tauhid apa? Tauhid apa? Tak ada langsung. Ikut gapo lah hak nak serupa Tuhan. Tauhid apa ni? Tauhid al-asma was sifat. Ya, sining tu makna tular dengan ayat Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada apa serupa Tuhan tu. Sini lah Imam Tahawi kata gini. Lepas tu wala syai'a yu'jizuhu. Lepas tu tak ada lah ikut gapo lah hak nak bui Tuhan ni jadi tak ada kuasa nak buat bui Tuhan, tak ada kuasa ni, tak ada langsung. Faham makna nah? ไม่มีสิ่งใดทำให้พระองค์หมดความสามารถลงได้. Kalau balik sini tak ada walaupun satu perkara pun tak ada. Bagi hak nak buat bui Tuhan ni tak ada kuasa. Tak ada. Ni tauhid apa ni kalau tengok ni? Tauhid apa? Tauhid apa memang? Tauhid apa? Tak dengar. La syai'a yu'jisuhu. Maknanya tak ada satu makhluk hak nak buat bui Tuhan ni habis kuasa. Tauhid apa ni? Mana ni? Rububiyah. Apa? Rububiyah. Rububiyah lah. Sebab dia rububiyah ni dia sakut dengan kuasa Tuhan. Nah, Imam Tahawi juga itu tak ada langsung. Nah, makhluk mana pun hak nak buat bui Tuhan ni habis kuasa. Nah, tak ada. Hak ni nya tauhid ar-rububiyah. Lepas tu dia kecek pula hak akhir. Wala ilaha ghairuh. Lepas tu tak ada ilah selain dari Allah, tak ada. Ni tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Ning Imam Tahawi sebut di dalam mata akidah dia ni pagi jadi 3 tauhid. Tapi tak ada tulis kau 1 kau 2 lah. Hak tu tak nak kena kira lah betul. Lepas tu kalau kita tengok ulama hak dia syarah, dia mari hurai maksud Imam Tahawi ni, misalnya kita syarah akidah at-tahawiyah dikarang oleh Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi. Apabila kita baca kitab Imam Ibn Abil Is ni, jelas lalu dah Imam Ibn Abil Is dia syarah 3 perkataan ni Imam Tahawi dengan tauhid 3. Lepas tu bukan kata Imam Ibn Abil Is saja. Siapa ngaji ponok ni kalau teke tanya ni kenal kedak Tok Guru di Indonesia, ada seorang dia nama ni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah. Syekh Qadir ni panggil Syekh Qadir lah. Syekh Qadir ni mari ni dia ni mari daripada Minangkabau. Bukan Minangkabau, Mandili. Apa tahu? Tak ingat ikut Mandili lah. Negeri Indonesia lah ni lah. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni tok guru. Orang kholah mah kita ni hormat belaka. Dalam sejarah dia ni yang ngaji je ponok. Kalau tak salah ni ponok kat Kresik tu lah. Ponok tak tahu dalah kalau mana tak kerti lah. Nah. Jadi kata tok guru mah kita ni ngaji belaka kitab Syekh Qadir tu. Kitab Parisa, kitab gapo? Kitab Panawar. Kalau tak salah nak kitab dia tu. Kalau hak masyhur ni kitab Panawar. Bagi hati. Lepas tu kitab senjata, kitab hak semaya tu. Macam apa tak? Nama tu senjata gapo tu tak ingat lah. Tapi kitab tu cara amal semaya lah. Kitab senjata.
Ngaji belaka kita Syekh Qadir tu. Tapi sonya tak sebut ada satu kita Syekh Qadir, kita parisai, kita akidah tu. Kita ada kita tu di rumah tu, tapi tak ada bibit lagi ni. Lupa nak bibit. Kitab perisai ni jelas-jelas lalu dah. Syekh Qadir pagi tauhid jadi 3 bahagian. Pak Syekh Qadir tulis jelas-jelas bahawa musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ikrar, dia pegang, dia percaya dengan tauhid ar-rububiyah. Ni Syekh Qadir sendiri kagak kita tulis lagu ni. Ada juga orang tuduh Syekh Qadir kata, Syekh Qadir tulis gitu, dia tak percaya leh. Apa tulis apa? Tulis untuk nak make hati gajah Wahbi je Mekah. Tengok dia kata gitu. Jadi Syekh Qadir tu jual agama lah gitu. Tak boleh timu ilmu Syekh Qadir ni, tak ada Allah, tak ada amanah ni. Dok tulis apa benda kufur tu, benda sesat, benda Wahbi. Tu tak ada percaya oleh hati. Ni mun kata ni kita tak ada kata. Kalau kita tak ada percaya lah tu. Ya sendiri dok pergi punah kaca tu. Nak masuk belah dia belaka gitu. Nah. Mari tengoklah. Siapa yang goyak kata orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa goyak kata dia ni pegang tauhid rububiyah. Tengok. Mari tengoklah ulama yang tafsir. Kita akik sore tak kena akik banyak. Masa tak ada. Nah. Ada satu ayat di dalam Al-Quran. Di dalam surah 12. Ayat 1 ni tu Allah Taala sebutlah mana? Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Allah Taala sebut ana. Allah Taala goyak di dalam ayat ini, Allah Taala goyak kata kebanyak orang Arab musyrikin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia tidak iman kepada Allah Taala kecuali ada kecuali nah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi. Maknanya banyak ke daripada mereka orang musyrikin ni tidak iman dengan Tuhan. Tidak ada iman dengan Allah Taala illa kecuali wahum musyrikun. Kecuali kalau dia iman dengan buat syirik. Iman sini makna iman tauhid rububiyah. Tapi tak ada iman di dalam tauhid al-uluhiyah. Siapa tafsir apa ni? Tengok kitab Ibnu Jarir At-Tabari. Ni kita orang salah ni. Ulama salah kagak ni kita ni tafsir Tabari ni. Di dalam tafsir At-Tabari. Nah. Dia katalah nak. Dia akik yang pertama ni dia akik kata perkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi. Nah, kalau tak terima dengan paham sahabat Nabi, tak nak kecek lagi kok lah, gimana lagi? Tak nak kecek dah. Abdullah bin Abbas dia kata lah no. Qala, yo ya habis ning min imanihim iza qila lahum man khalaqas samaa wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibal qalu Allah wa hum musyrikun. Tengok. Ibnu Abbas dia tafsir ayat ni dia kejalah no. Daripada iman mereka adalah apabila orang ni ada satu orang pergi tanya mereka, tanya orang musyrikin lah, tanyalah no. Siapa we Tuhan hodok menjadi langit? Siapa we Tuhan yang menjadi bumi? Dunia ni. Siapa Tuhan yang menjadi bukit-bukit ni? Qalu Allah, dia akan jawab lalu dah bahawa Allah. Hak mu tanya mari tu, jawapan kuning adalah Allah Taala je buat hak mu tanya mari sat. Wa hum musyrikun, tetapi sementara dia dak jawab lebih tu, dia berlaku syirik, dia orang buat syirik, jadi musyrikun. Ni Ibnu Abbas ni. Pula dah mari tengok. Ikrimah. Ni orang salah juga tafsir. Dia ayalah tas'aluhum man khalaqahum wa man khalaqas samawati wal ard fayaquluna Allah. Cuba tengok.
Fazalika imanuhum billahi wa hum ya'buduna ghairah. Ni Ikrimah goyak kata kalau fok mung ning tanya mereka. Nah, tanya orang musyrikin, man khalaqahum. Sesiapanya Tuhan yang menjadi nyawa-nyawa fok mung, menjadikan hidup pe fok mung ni siapa? Siapa menjadi fok mung? Allah Ta'ala. You jawab lalu Allah Ta'ala. Siapa menjadi langit dan bumi? Allah Ta'ala. Ni Imam Ikrimah juga kata fazalika imanuhum billahi. Lagu tu lah ime orang ime orang musyrikin hak dia ime Tuhan ni, dia ime lagu tu. Lepas tu wahum ya'buduna ghairah. Tetapi walaupun dia ime lagu tu, dia pergi puja selain dari Tuhan. Maknanya ni dia pergi tauhid rububiyah. Dia pergi kata Allah Ta'ala sonya, Tuhan yang menjadi mereka, Tuhan yang menjadi langit dan bumi. Walaupun dia email lagu tu dak, dia dak pergi kacau nak buja hak lain. Buja selain dari Allah Ta'ala, buja makhluk lain lah. Tu, buja makhluk selain dari Tuhan tu, dia kacau nak buja lagi. Tu email dia lapis tu. Iman orang musyrikin ni email lapis ni. Ni email Ikrimah yang tafsir lapis ni. Lepas tu pula dah Imam Ikrimah pun tambah jelas lagi. Ya'lamuna annahu rabbuhum. Orang musyrikin ni dia tahu bahawa Allah Ta'ala sonya Rabb mereka. Tu tengok. Rabb mereka, jadi Tuhan mereka. Fak musyrikin ni tahu. Wa annahu khalaqahum. Orang musyrikin pun tahu juga bahawa Allah Ta'ala sonya Tuhan yang menjadi mereka. Wa hum musyrikuna bihi. Tetapi walaupun gitu pun dia pun buat syirik. Buat syirik. Buja tu hetek, buja selain dari Tuhan juga. Seorang lagi mujahid. Mujahid ni jelas juga. Hak ni dia mau panggil ikhtilaf tanawwu'. Hak orang salah tu tafsir gi mari tak supa ni maknanya boleh ambil belakang maknanya dia terjual maksud tu lah. Mujahid je tafsir ayat ni je riaklah nak. Mujahid ni ulama tafsir jugalah. Anak murid Ibn Abbas. Ya tafsir ini. Imanuhum qauluhum Allahu khaliquna. Nah. Dia goyak kata akidah. Nah. Ime orang musyrikin ni dia percayalah nak Allahu khaliquna. Nah. Dia goyak kata Allah Ta'ala ni lah adalah Tuhan yang menjadiku. Tuhan yang menjadi kami. Tu akidah dia tu. Allah, ya dikata Allah Ta'ala sonya buat aku ni. Khalik hafa kita ni Allah Ta'ala lah. Tengok dia kata. Wa yarzuquna. Allah Ta'ala sonya beri rezeki kepada kami. Nah. Wa yumituna. Allah Ta'ala sonya buat mematikan kami. Buat aku mati ni Allah Ta'ala solah. Fahaza imanun. Imam Mujahid dia kata, ning lagu ning lah. Imam mereka ma'asyirki ibadatihim ghairah. Tetapi ya di setengah dia duk imam Tuhan dengan lagu ning tu, dia berlaku syirik di bidang ibadah dengan makhluk Tuhan. Ni jelas ni kata Imam Mujahid ni maknanya Imam Mujahid ni goyak jelas-jelas dah. Imam orang musyrikin ni lana Tuhan ni khaliquna. Khaliqku, khaliq kami. Khaliq ni maknanya Tuhan yang menjadi. Khaliq for kami ni Tuhan so ya Allah Taala so nah. Lepas tu buat aku mati, beri rezekiku, hidupku ni Allah Taala sonya. Fahaza imanun ma'asyirki ibadatihim ghairah. Patus jadi kata walaupun dia ada email lapis ni dah, dia berlaku syirik di dalam bidang ibadah dengan makhluk Tuhan. Gi puja lain. Puja lain tu bukan kata puja dok caya kata hak tu Tuhan dak. Puja dengan caya bahawa hak tu wasilah orang tengah. Kaki mudah-mudahan hatalah.
nak masuk minta Tuhan ni tak lepas kaki ni payahlah. Dia duk banding kau tu. Dia banding dengan raja. Tu salah. Lepas tu hak tengok sore lagi Qatadah ni dia katalah Qatadah dia katalah Qatadah dia kata fi imanihim haza innaka lasta talqa ahadam minhum illa an ba'aka annallaha rabbuhu. Nah, wa huwa allazi khalaqahu wa razaqahu wa huwa musyrikun fi ibadatihi. Ime Qatadah juga dia kata di dalam iman orang musyrikin, di dalam iman orang musyrikin ni kalau mu jumpa fak yo nah amun nampak lalu dah lah mana amba'aka annallaha rabbuhu, mereka akan goyak kepada kamu bahawa Allah Ta'ala sonya Rabbku. Tuh email orang musyrikin. Wa huwallazi khalaqahu. Lepas tu Allah Ta'ala ning lah Tuhannya menjadikanku. Wa razaqahu, beri rizkiku. Wa huwa musyrikun fi ibadatihi. Tetapi walaupun dia pergi lagu tu, dia buat syirik di dalam bab ibadah. Ning semua ni tafsir orang salah yang Imam Ibn Jarir At-Tabari dia nakal mari di dalam kitab dia. Nah, kita tafsir dia. Cuba tengoklah. Jilid 13 muka 372 sampai 375. Jelas. Jadi kata Bukit Ibn Taimiyah pergi ngajar kata orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi tauhid rububiyah bukan ni jadi pahami daripada orang salah dah. Hak tu dia tuduh Ibn Taimiyah tuduh dengan tak gerti. Bab akidah. Nah. Tak gerti dengan bab akidah. Hak tu payah ni, hak ni bahaya ni. Hak tu dia kata habis ni hak ni. Nah. Lepas tu pula dah dia bahong atas Ibn Taimiyah. Dia royak lagu ni. Dia royak kata dia royak kata Ibn Taimiyah ni royak kata Namrud ni gajah zalim di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam tu. Namrud ni pegang tauhid rububiyah. Hak tu bohong ni. Ibn Taimiyah kata mana? Cuba akid surat mari. Ibn Taimiyah kata mana? Kita apa? Akid nah lah. Pas kalau Ibn Taimiyah kata tu maksud dia katalah mana? Hak kita royak kata orang musyrikin pegang tauhid rububiyah ni, orang musyrikin ni khah. Dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, tapi bukan semua. Kebanyakan orang musyrikin Arab di negeri Mekah zaman tu dia pegang tauhid rububiyah, lepas tu dia buat syirik di dalam tauhid al-uluhiyah. Dia berlaku syirik dalam bab uluhiyah. Lepas tu juga apabila kita royak kata orang musyrikin di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada pegang tauhid rububiyah ni bukan dengan cara sempurna. Dengan cara umum-umum, luah-luah. Luah-luah kata Tuhan ni adalah Allah Ta'ala sonya Tuhanku, beri rezekiku, beri mematikanku, beri hidupanku. Tetapi bukan kata dengan sempurna, ada juga di dalam detail dia ni salah. Nah, lepas tu di zaman Nabi Ibrahim ni, ni suku orang zaman Nabi Ibrahim ni dia berlaku syirik rububiyah. Hak ni beza ni, tak serupa. Namrud sendiri tu berlaku syirik rububiyah. Sebab apa? Sebab Namrud ni dakwa sendiri dia bahawa dia Tuhan. Dia dakwa dia ni ada rububiyah atas dia. Nah, hak ni Al-Quran pun sebut jelas. Nah, Al-Quran kaya kata iz qala Ibrahimu rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Nah, Allah Ta'ala kata ingatlah kau zaman Nabi Ibrahim. Apabila Nabi Ibrahim dia sebut, dia ngajar orang di ummah dia juga lah mana? Rabbiyallazi yuhyi wa yumit.
Tuhanku adalah Tuhan hak bui hidup, bui mati. Tu Nabi Ibrahim kata betul. Dia kata Tuhan hak kubujak Allah Taala ni, Tuhan hak bui hidup. Nah, lepas tu mematikan manusia. Tu Tuhan ku sungguh tu. Nah, lepas tu Namrud jawab degil dengan Nabi Ibrahim. Qala, Namrud jawablah ana uhyi wa umit. Nah, Namrud je jawab ana uhyi wa umit. Aku pembui hidup boleh, bui mati boleh. Lah mana? Orang dia hama dia ni, hak dia igat mari tu, hak dia hidup dia lepas. Mana tu? Hak dia bui mati, dia bunuh. Tengok dia nak degil tu. Uhyi sini hak Namrud kata tu maknanya lepas, tak ada bunuh. Dia kata hak ni aku wi hidup ni. Lepas tu bui mati tu aku bunuh tau. Nyak tu ni jadi jidal. Cakap dengan cara bengang hak Namrud. Tu. Hak ni jadi dalil jelas bahawa Namrud dan kaum dia ni berlaku syirik di dalam rububiyah. Hak ni tak kena kecek hak ni. Nah, pasal apa duk dia kata Namrud dan kaum dia ni pegang tauhid rububiyah. Siapa duk kata gitu? Ibn Taimiyah kata lagi kita nak jawab akid mari. Nah, fak kita ni hak dia mau gelar kata Wahbi ni caya lapis ni berlaku. Cuba kita tengok lagi kita asyirku fil qadimi wal hadis. Ni kita ni yo hurai. Masa Allah tauhid dan syirik menurut fak Wahbi kita ni mudah-mudah kata ni. Dalam muka 258 cuba kita tengok. Ulama Yukarya ni jelas dah fak kita Wahbi sendiri ni pegang juga kata Namrud berlaku syirik di dalam bab ar-rububiyah. Nah, lepas tu masa Nabi ni sungguh ni saya nak sambung, nak hubung juga ni masalah al-ulu. Tuhan duk atas tu. Dia duk tuduh Ibn Taimiyah kata Tuhan ada tepat, Tuhan ada tepat. Tapi tak ada masa Nabi nak berkepuluh dah. Nah, nak berkepuluh. Hak tu nanti mulalah hak tu nah. Sebab malam ni kita boleh satu masalah baru. Masalah pagi tauhid. Lepas tu kita tanyalah mudah-mudahan insya-Allah. Pehek dah tahu malam ni payah sikit ni. Nah. Kita tanya si buat sikit pini. Kena tok ju bisa 19 kok, nak 19 kok. Kalau itu tu alih. Jadi takut kau ke mana? Buat sikit pini. Buat sirih pini. Jadi kata kalau bayar go sirih tu kena bayar jadi go tu 12 kok. Lebih pun tak boleh nah. Gitu. Gitu nah bang. Belum ada nak ubah dia kena letak dulu. Kena tok 12 kok. 12 kok. Bumbung atas lah. Lepas tu kalau tak tu supaya salah benar nah. Tak buat ni. Jadi kata tak betul dengan cara hak dia nak pubak nah. Hak tu tak nak kata ya jelas dah hak tu jadi yang noi ni hak genas jadi mula dengan syirik halus dulu tu. Lepas tu boleh jadi tu kalau tengok masuk dalil-dalil kalau tengok hak dia pegang tu boleh jadi lajak sampai syirik besar. Tapi kita ni hukum dengan hak mula genas dulu ni syirik halus. Syirik halus ni jadi kata jadi sabik nak wisapa syirik besar. Nah, jadi apabila berlaku syirik halus ni boleh jadi selengok sampai syirik besar. Mudah-mudah kata ni tak halal buat gitu. Tak halawi. Tak izin nak buat gitu. Nah, tak izin we nak pergi gitu. Yang ni dia buat gitu tu. Sebab apa? Kita nak pubak sunnah Nabi tak ada duk tak 12 kok apa tu. Hak tu jadi depa panggil kakru lah. Gokru dia. Hak tu tak ada kena mik Nabi, mik orang buzar betul. Hak tu jelas dah cacing kata yang noi tisut ni genah-genah dulu. Genah sok ni syirik halus. Lepas tu kadang-kadang boleh kalau masuk tengok widalai sikit ni boleh lajak sampai syirik besar. Kena wis situ dah ingat. Ini saja nak duit. Ngana? Kalau sikit ini saja tapi duit dah.
Dia kena tanya duk buat apa sikit bini, duk buat apa. Kita pergi cari bomba pita, apa dia tak minta sikit bini kita. Dia mau minta apa? Minta duit. Duit tu tak apalah akal kita faham minta duit ni mana nak makan. Nak beli makan ni dia minta sikit bini nak buat gapo. Hilang sebab sikit bini kah? Ngana kalau tak sikit bini ni tak hilang. Kalau kita takut sangat ni duk mik sirih pinai ni gi bujo setan atau jin. Jadi cara nak bujo jin. Maknanya orang duk pubak lapis ni tu dia duk tupai fok jin. Pak apabila dia tupai fok jin tu dia duk buat unir dia dengan fok jin tu kena tak sirih pinai. Kalau dengan cara ni nah tu syirik cakce tak kena kata apa. Syirik besar, kufur. Tapi tak hukum lagi ni kena tanya dia buat apa tu. Hak kata go kru tu, go po kru mati lagi kru mung tu. Kru duk le kubur nak go gapo lah. Hak mu kena wi kru ni mu tu doa, bukan duit. Itu. Hak duk kata go kena bayar kepada kru. Kru duk mana? Mati lagi kru. Kru ni mati habis dah duk le kubur. Duk mai apa duit 12 kok tu. Duk mai apa sikit bini tu. Mu nak wikrom kena win dengan doa. Nah minta doa wikrom tu. Nak wi apa dengan sikit bini. Ya dia kata hak dia tak sikit bini tu yang ada ya pegang tu dia tak royak kita. Mudah-mudah ni tak kena gi dulu dah lapis ni. Tak kena duk gi dulu dah, harai nak gi dulu dah. Tok bomo lapis ni. Nah. Lepas tu ada apa lagi? Ada apa lagi? Saya ada roh tu nenek tu bangga buru tu baik mari tu buka kau itu lagi je. Kalau saya kata roh tu nenek tu kelik tolong kita nah tu selengok tu syirik tak nak kata apa habis tu. Duk pergi kata orang mati boleh tolong manusia, tu syirik nak masuk istighosah tu. Nah. Nak masuk istighosah tu duk tupai selain dari Tuhan. Nah, susah po sakit dak tupai selain dari Tuhan. Hak tu tak leh. Tak halal buat gitu. Nah. Apa lagi? Hak tu syirik juga. Kalau kita minta kepada roh, minta pada roh. Oh, roh orang wali weh. Aku ni sakit demam weh, gi minta Tuhan. Hak tu pun syirik terus-terus juga. Maknanya depa panggil al-istighasah bil mauta. Hak ni ijma' kufur. Wa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Nah, yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafar ijma'an. Siapa ni dia buat orang tengah antara dia dengan Tuhan, dia ada orang tengah. Orang tengah ni orang mati dah lah. Lepas tu ada orang tengah ni untuk apa? Untuk nak minta orang tengah. Hei, aku susah nung weh. Minta syafaat diku teh weh. Hak ni syirik kufur. Hak ni syirik orang musyrikin zaman Nabi ni. Nah, Haning lah wallazi yattakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ning syirik hak berlaku oleh zaman Nabi ni. Dia buja selain dari Tuhan, dia tak dakwa kata hak dia buja, hak dia minta tu Tuhan. Dia kata, aku buja orang lapis ni tu untuk nak wi dekat Tuhan. Maknanya untuk nak wi Tuhan terima hak aku duk minat minta lepas orang lapis ni. Ya tu supaya tulah. Nah. Apa lagi? Kalau roh Nabi. Tak kira walaupun Nabi walaupun malaikat pelaka. Nah, walaupun nak minta Nabi Muhammad, walaupun nak minta Jibril, walaupun nak minta lah mana pun pelaka. Sebab orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak ada minta takut batu saja. Orang wali, orang Nabi dulu dia pun minta. Malaikat dia pun minta. Kita belakalah. Hak ni dia kena ngaji kitab Kashfus Syubuhat. Karya oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ni jelas lah ngaji kita ni. Jelas lalu dah. Nah. Apa lagi? Ya kalau kita minta orang hidup kena ada 4 syarat. 4 rukun. Baru tak jadi syirik. Molek tu. Kena ada 4 rukun. Syekh Saleh Al-Syekh ni dia sebut di dalam kitab dia ni, dia syarah Mata Usul Salasah, dia kata ada 4 rukun.
kena we ada. Kalau kita nak minta daripada manusia nah, we dia pergi minta Tuhan nah. Minta tolong dia ni. Satunya al-hayyu. Kena hidup. Kalau mati syirik lu dah. Nah, orang hak kita pergi minta dia minta tolong tu kena hidup. Satu. Kedua al-hadir. Dia kena duk dapat kita lah. Bunyi suara kita duk dapat lah. Bukan kata duk Mekah ni duk nak ju jalan ni. Oh tok guru oi. Oh kita ni selai tolong kutik. Kalau gitu tu selengok tu syirik tu. Maknanya syirik sebab apa? Pergi kata tok guru dia ni jadi terbunyi belako. Nah. Itu. Duk panggil kok dia tahu gapo gitu. Hak tu panggil sepuluh panggil tu hedah lah. Kita ni duk mana kita boleh doa tu hai belako. Lepas tu kita ni tok guru duk Mekah duk panggil negeri Sia ni. Jadi kata kita make sifat tu hai gibah dalam tok guru. Hak tu benar tu yang disyirik tu. Terus suku dah tak apa. Terus tu ingin dia siapa. Hak tu akal kita tahulah. Ni lie ni. Ni Facebook ni duk tanya lepas Facebook. Ni tak panggil syirik. Sebab apanya kuasa dia siapa? Siapa dengan alat. Siapa dengan alat. Nah, itu tak apa. Sabit dia tak ada pihak bujo cara ni. Dia tak ada kamak Oh tak ada dah. Oh, tu siapa tok guru Mekah tu dengan terus tok guru kamak we pakai terus ada. Hak ni dia panggilnya bagai benar zahir. Jadi kata orang hak dok minta tok guru dia tok guru tak ada dapat le. Dok minta belaka ni maknanya dia dia pergi kata tok guru dia ni bunyi sumo. Hak tu jadi dia akid tok guru dia ni seri dengan Tuhan. Sebabnya hak kita duk panggil semua ni kita pakai dengan tu hesa. Nah, misalnya kita duk selai air laut tu, ya Allah tolong kutik. Tu boleh ikut duk mana panggil belaka sebabnya Allah Taala tahu belaka. Ilmu Tuhan ni siapa belaka. Tuhan bunyi dengar belaka manusia duk panggil. Pak kita duk make sifat ni Tuhan boh dalam makhluk. Kufur. Ni rukun dua kena ada. Ketiga al-qadir. Orang yang kita minta tolong ni barang benar yang kita minta ni dia kena ada kuasa buat menurut tabiat manusia. Tok guru ni kita demam weh doa kita tik. Ni tak syirik sebab apa? Sebab yang manusia kuasa dia boleh minta doa. Duk bawah kuasa manusia. Nah, atau apa? Tok guru weh. Akik ikutlah hak ada kuasa nak buat ni manusia ni. Hak tu tak syirik. Tapi kalau pergi minta hak lebih pada manusia, tok guru, kemarah ni. We ujian tu orang sikit apa? Minta ini. We dia ni buat we ujian tu orang. Supaya kata dia ni jadi Tuhan dah, hatta ujian tu orang hak tu panggil syirik tu. Nah, manusia tak ada kuasa nak we ujian tu orang. Walah no. Yalah rak. Gitu. Lepas tu segi misalnya kata apa? Tok guru, aku ni masa nak boleh anak yatim weh. Wak aku boleh anak yatim sikit. Tok guru ambil tangan tek perut tu. Lepas tu pergi kata, ni kalau tok guru tek perut tu boleh anak yatim lalu dah. Hak tu yalah. Hak tu tak ada kuasa manusia nak buat tu. Nah. Boleh anak yatim anak tina ni dak je Tuhan, minta Tuhan kena doa asa. Kalau kecuali kita minta tok guru minta doa tu hak tu suku, hak hidup tu tak apalah. Lepas tu rukun 4 orang yang kita pergi minta ni kalau dia panggil apa tuli linga tuli kalau dia linga tuli tu syirik juga walaupun duk dapat walaupun hidup sebab dia linga tuli kita dah pergi minta mana apa gitu maknanya kita pergi kata orang ni orang kamak dah ni linga tuli ni duk minta duk boleh minta lagi mana apa mana tu perak linga tak dengar apa langsung. Misalnya kita tahu lah, kita jelas, kita tahu dah kata orang ni linga tuli. Pak kita dah kacau, minta doa dikutik weh. Kapo betul tu? Maknanya kita dah akid dia dah. Lebih pada tabiat dia. Tabiat dia tuli tak bunyi dah. Kita dah minta lagi maknanya kita akid dia lah. Lebih pada zahir nampak tu jadi nak masuk lek kamak lah mudah-mudahan kata tu. Gitu. Sebab apa? Sebab ni lah ulama dia raya kata rukun yang 4
Orang hak kita pergi minta ni wajib dia kena bunyi. Sebab apa? Sebab apabila kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ni apabila Allah Ta'ala ni tuduh tok kong, hak orang musyrikin duk buja ni, Allah Ta'ala kata amung minta dia tak bunyi mung. Sebab dia tok kong. Jadi sifat hak tak bunyi ni, sifat hak bagai benar hak dia mau duk buja rati Tuhan. Hak syirik. Habis tu. Nah, ni 4 perkara. Kena cukup. Kalau seputus tak syirik aludah. Nah, gapo tak? Ada apa lagi? Ada hal itu dah hal. Kata Ibnu Taimiyah klau ayat cuk dah. Kata Ibnu Taimiyah tu klau Imam Tirmizi ว่าการตักวีของ Tirmizi นั้นเป็นตักวีซอฮิรุลฟาซัดในฟาตาวาIbnu Taimiyah ring 6 dia tanya tu. Gini ya masalah ni panjang. Masalah ni panjang. Masalah ni ya masalah nisbah perkata pada Imam Tirmizi. Lepas tu nisbah tu tak betul, bukan hak Imam Tirmizi sungguh. Jadi Ibnu Taimiyah tu bukan tuduh atas Imam Tirmizi. Ibnu Taimiyah tu tuduh atas orang hak nisbah pada Imam Tirmizi. Kata nisbah ni tak kena pada Imam Tirmizi. Lepas tu makna hak kata hak nisbah atas Imam Tirmizi tu makna dia pun tak betul. Makna dia pun salah. Hanya tu nya. Nah. Dengan ringkas-ringkas lah pukul 10 dah. Saya pun sakit kak dah ni. Tak apalah hak tu. Banyak. Lepas tu istihar pekat banyak. Lepas tu esok ni ada mana esok? Obat parang nah. Saya ada buat satu ceramah juga. Nah, ni seorang bertarak nak pergi lah ni. Sakit kok. Nah. Mau balik demam dik. Pasal sia nah. Lepas tu insya-Allah kalau mari siapa luar pun boleh pergi nah. Ju obat parang. Apa nah insya-Allah. Lepas tu lain ni kita habis katuk ceramah kita dengan masa pada ni nah, tak ada lah nah. Tak ada nah. Lepas tu salah mana saya, maaf saudara kita semua, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.